Halo, halo semua. Selamat malam semua. Semua ada ke tu? Dia dah tak? Suruh cikgu. Hello, hello. Jelas. Jelas. Alright. Okay, kita tunggu lagi kawan-kawan untuk join sekejap. Jelas, jelas. Alright. Thank you, thank you. Okay, so far yang ada dalam meeting ni sekarang. So far, latihan yang cikgu bagi dalam buku fokus tu, ada yang tak boleh jawab ke? Kalau tak boleh jawab, cuba listkan. Kita bincang sekejap lagi. Boleh tak? Yang ada dekat sini, kita bincang. Okay, yang ada dalam ni, cuba listkan nombor berapa, soalan berapa untuk dibincangkan sebelum kita masuk ke chapter barulah malam ni. Okay, berapa orang dah? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alright, okay. Lagi 8 orang, kita tunggu jap. Kawan-kawan join, kita akan start 8.40 lah. Okay, yang mana ada dalam ni, cuba listkan. Soalan berapa, nombor berapa yang tak dapat jawab. 1C, 2C saya tak jawab. Alright. 2 ABC. 2 ABC. 2 1C. ABC. 1C, 2C. Okay, yang lain. Cuba listkan yang mana tak dapat jawab. Okay, sudah berapa orang? So far macam mana sekolah ni? Okey ke semua sekolah? Okey, cikgu. Okey. Okey. Ada apa-apa aktiviti menarik tak minggu ni dekat sekolah? Sukan tahunan. Ketahunan. Wow, dah buat sukan tahunan. Masuk apa? Alisha. Join apa? Dah ada. Oh, tak ada. Sayanglah. Oh, ingatkan masuk lah lomba lari ke. Bola tampar. Eza, sukan je. Eza, join apa Eza? Sukan. Wow, bestnya sukan. Sukan je. Adam is typing. Pesorak handalan. Oh. Kayaknya macam itulah. Sorak lah. A, B, C, go gitu. Oh, mantap lah Eza. Okay, yang dah ada dalam ni cuba please buka video cam. Yang mana boleh buka. Kita masuk. Kita bincang soalan dulu. Pesorak handalan. Mantap lah. Yang lain aktiviti apa sekolah minggu ni? Yang terbest. Cikgu minggu ni sekolah ada Madrasah. Oh, Madrasah je. Lambat sekolah cikgu. Sukan tahunan. Uish. Awalnya korang dah sukan tahunan Asal sekolah cikgu lambat Asal ada lambat sukan tahunan. Nurul Ain join apa Nurul Ain sukan? Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ni baru habis mula terasa minggu lepas. Oh, cikgu minggu ni baru latihan. Mula minggu ni latihan. Baru terasa. Tapi tak nak kejap. Kayaknya Isnin baru terasa. Minggu depan dah pertandingan dah. Untuk memilih ke peringkat daerah. Oh, peringkat daerah nah. Tak masuk apa-apa, tengok je lah. Ke jadi pesorak juga macam Izzah. Okay, so far kita cikgu bilang tu ada berapa orang? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alright, lagi 3 orang lagi. Okay, lagi 3 orang lagi. Kita mula 8.40. Boleh ke? So far dekat sekolah, korang dah masuk chapter berapa sekarang ni? Dah habis belum chapter 3? So far. Sudah chapter berapa sudah? 4. Chapter 4. Wow, lajunya. Belum lagi. Chapter 3. Chapter 4. Chapter 3 baru. Okey. Yang lain chapter 4 laju je. Chapter 4 skala 3. Chapter 4 lukisan berskala. Bab 1 dah bab 3 baru. Okey. Sempatlah kita kejar nanti sempat. Okey, kita akan mostly buat more kepada latihan lah. Sebelum korang pegang style cikgu, korang belajar dulu kat sekolah. Lepas belajar dekat sekolah, baru kita revision balik dekat tuition ni. At least more dekat tuition ni kita akan more buat latihan lah. Nampak benda tu. Okey, cikgu rasa dah cukup. Dah ramai dah mau join. Okey. Jadi, kepada yang beragama Islam, kita mulakan kelas kita dulu dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. And then, jangan lupa open your camera please. Okay, Al-Fatihah. Okay, amin ya rabbal alamin. Alright, okay. So far, yang ada semua dalam ni, okay. Cikgu bagi latihan minggu lepas dalam buku fokus. Okay, dekat sini pun cikgu ada list beberapa soalan yang pelajar tak boleh jawab. Mostly soalan 2A, 2B, 2C, 1C, 2C. Okay, yang lain, sebelum kita mulakan, cuba list terlebih dahulu. Nombor berapa yang tak dapat jawapan. Ataupun korang nak kita bincang semua. Nak bincang semua ke ataupun nak pilih, nak select? Okay, cuba beritahu nak select ke ataupun nak bincang semua? Select, bincang semua. Wow. Alright. Okay lah. Okay, kalau macam gitu kita bincang semua. Okay. Okay, jadi semua buka buku fokus. Muka surat 18. Semua buka. Alright. Okay, semua dah buka ke? Izzah suruh bincang semua. Okay lah, kita bincang semua. Senang. Alright. Okay. Jadi kita akan, tak silap cikgu, bahagian A kita dah bincang kan? Kata satu, bahagian A. Sudah kan? Okay, bahagian B belum? Alright. Bahagian B, 1A, 1B pun kita dah bincang, betul tak? Kita tertinggal soalan 2 kan? Kita tak bincang lagi tak? Soalan 2, lengkapkan setiap berikut dengan awalan yang sesuai. Okey, jadi kita mulakan soalan nombor 2A lah. 1C jap. 1C mana 1C? Ada ke 1C sini? 1A, B. B1, B2. Soalan 1C tak lah mana? Siapa beritahu ni soalan 1C? 1C Alisha. Oh, bahagian C. Alright, okey. Okey, jom kita mulakan dulu soalan 2A. Okey, lengkapkan setiap yang berikut dengan awalan yang sesuai. Okey, contoh dia bagi 8.1 dikalikan 10 negatif 6 joule bersamaan 8.11 mikro. Okey, kalau 9.6, okey, soalan pertama. Dia bagi dekat sini. Okey, 2A. Ya Allah, secara apa ni? Okey, 2A dia bagi 9.6 dikalikan dengan 10.6 watt.
Okey, apakah kita boleh ganti sini? Okey. Buka muka surat 15. Di situ ada contoh awalan biasa. Okey, 10 kuasa 15 peta panggil. Yang ini korang nak selamat hafal. Tapi mostly lah dalam exam selalunya yang akan tanya mungkin mega, kilo, mili, mikro. Selalu 4 benda ni lah. Giga, mega, kilo, senti, mili. Tu je. Yang peta, tera, piko, nano tu jarang tanya. Okey, jadi dekat sini 9.6 kali 10 kuasa 6 watt boleh ditulis sebagai 9.6 apa? 9.6 Mega. Yes, good. 9.6 megawatt. Alright, good. Semua betul. Okey, settle. Soalan 2A. Okey, kita akan masuk 2A1. Okey, jadi ni adalah mega. 2A2 2.5 dikalikan dengan 10 kuasa 12. Jadi kita boleh tulis juga sebagai 2.5 berapa? Tengok table balik. Yes. Tera. Tera. Tera apa? Terabyte. Simple je. Letak je perkataan tera tu. Okey, sampai di sini jelas ke? Jadi simple je. Korang just perlu hafal saja. Mega berapa, tera berapa. Okey, settle nombor 2A. Okey, kita pergi pula kepada 2B. Okey, 2B. Jadual di bawah menunjukkan dua jenis radas yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair isi padu. Dalam makmal sains sekolah menyatakan bilangan angka bererti bagi bacaan isi padu yang disukat dengan menggunakan radas berikut. Okey, radas silinder penyukat. Kejituan menyukat isi padu cecair sehingga 0.5 cm kuasa 3 yang terhafal. Misalnya 23.0 cm kuasa 3 atau 34.5 cm kuasa 3. Okey, berapakah bilangan angka bererti bagi bacaan isi padu tersebut? Berapa? Dia bagi 0.5 cm kuasa 3, dia bagi 23.0 cm kuasa 3, dia bagi lagi 34.5 cm kuasa 3. Okey, yang ini berapakah angka bererti yang boleh disukat oleh silinder penyukat? Silinder penyukat. Berapa? Berapa angka bererti? Dia bagi 3 contoh ini. Jadi, kalau ditanya berapa angka bererti, tengok nombor yang paling banyak sekali. Dekat mana? Okey, sini 0.5 betul. Yang ni dikira sebagai satu angka bererti. Yang ini berapa? 2. Yang ni berapa? 3. Jadi, yang paling banyak sekali berapa? 3 angka bererti. This your answer lah. Faham tak? Kini kamu listkan yang mana paling banyak sekali angka bererti, itulah jawapan kamu. Jelas? Alright. Okey. Nombor 2. Dia bagi sini apa? Dia bagi sini burette. Menyukat isi padu cecair sehingga 0.05 cm kuasa 3. Lagi 26.00 cm kuasa 3. Lagi 36.45 cm kuasa 3. Alright. Okey, berapakah angka bererti yang ada? Berapakah angka bererti yang ada dekat sini? Anyone to answer? Anyone to answer? 4. Okay, good. Alright. Jadi, sini berapa angka bererti? Sini 1. Sini 2. Sini 4. Jadi, jawapan kamu adalah 4 angka bererti. Wow, simple je. Tapi, please. Dalam mindset kamu, ini bukan soalan selalunya yang sering ditanya dalam exam. Ni just untuk menguji kefahaman kamu. Nak faham berapa angka bererti. Dalam exam, tiada macam gini soalan dia. Soalan dia selalunya melibatkan darab, tambah, bahagi dan mostly kehebatlah kamera berfikir aras tinggi.
Okay, kebat nanti mostly terletak pada bahagian C. Okay, settle nombor 2. Nombor 2. Nombor 2A, 2B. Alright. Okay, setakat ini ada sebarang pertanyaan? Tak ada, simple je ni. Alright. Okay, jom kita pergi pula kepada soalan nombor 3A. Okay, Azilah, Balkis, Chandra menulis. Okay, menulis 340 000 dalam bentuk piawai. Siapakah yang menulis dengan betul? Jadi soalan dia minta kita check yang mana betul. Di antara Azilah, Balkis dengan Chandra yang menukarkan kepada bentuk piawai. Okey, jadi ingatlah nombor bulat kita akan alihkan titik daripada kanan ke kiri lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan tulis 3.4 dikalikan dengan 10 kuasa 5. Sebab apa 5 bukan negatif 5? Kita bermula kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri, kuasa dia positif. Kiri ke kanan, kuasa dia negatif. Jadi kita check. Azilah 3.4 kali 10 kuasa 5. Okey, betul. Balkis kuasa 4, Chandra kuasa 4. Jadi siapakah yang menulis dengan betul? Siapa? Azilah. Azilah. Alright, good. Okey, nombor 2. Mengapakah 2 yang lain itu salah? Okey, kita check dulu. Okey, Azilah betul. Balkis. Kenapa Balkis salah? Siapa tahu? Kenapa Balkis tulis salah? Kenapa? Kenapa? Why? Why Balkis wrong? Tak ada titik. Yes, good. Dia bagi apa? Dia buat macam ini. 34 dikalikan dengan 10 kuasa 4. Bentuk piawai mesti ada nombor dulu dan ada titik. Contoh 1.2 dikalikan 10 kuasa 3. Mesti ada titik dekat sini. Tetapi Balkis tak selesai ataupun tak complete dia alih titik. Dia titik dekat sini je. Jadi jawapan dia salah lah. Jadi dia kena alih lagi satu titik untuk jadikan 3.4 dikalikan 10 kuasa 5. Di salah situ je. Okey Balkis. Alright, Chandra pula. Chandra dia buat 3.4 dikalikan dengan 10 kuasa 4. Dekat sini tu teranglah. Dia salah dekat mana? Dia salah letak kuasa sini. Bukan kuasa 4, kuasa 5. Itulah salah Chandra. Jelas ke? Soalan 3A ni? Jelas. Simple. Alright, good. Okay, settle soalan 3A. Kita akan pergi pula kepada soalan 3B. Okay, dah. Soalan 3B. Okay, isi petak kosong dengan nombor yang betul. Okay, B1 dia bagi 0.00526 sama dengan 5.26 dikalikan dengan 10. Okey, tepat kosong dia bagi. Jadi dekat sini kita kena adjust lah. Okey, kita alih 1, 2, 3. Jadi dekat sini adalah 10 kuasa 3 negatif. Sebab kita alih daripada kiri ke kanan. Kuasa dia akan negatif. Kalau alih daripada kanan ke kiri, kuasa kita akan positif. Okey, jelas yang B1 ni? Simple je. Alright. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 dia bagi dekat sini 0.0045. Okay, tepat kosong dikalikan dengan 10 kuasa negatif 3. Okay, jadi dekat sini kita akan ambil apa? Kita akan ambil 1, 2, 3. Jadi di sini jawapan dia adalah 4.5 dikalikan dengan 10 negatif 3. Simple je. Direct je. Okey. Cuma kamu kena tahulah macam mana nak alih titik. Okey. Daripada kalau nombor bulat, kanan ke kiri. Nombor perpuluhan, kiri ke kanan. Simple je. Okey, settle untuk 3B. Kita akan masuk pula soalan bahagian C. Okey, bahagian C selalunya mostly soalan kebat lah. Okey, bahagian C. Okey, bahagian C. Dia bagi tahu puan kalsium. Okey, puan kalsium
membeli 18 kilo. Okey, apabila baca soalan kebat, please ekstrak maklumat, keluarkan maklumat yang diberi. Maklumat penting sahaja. Okey, Puan Kasong membungkus 18 kilo. Okey, jadi kita keluarkan 18 kilo. Apa tu? Sambal. Keluarkan satu-satu. Sempena kenduri di rumah keluarganya. Kesemua sambal tersebut dimasukkan ke dalam 48 buah bekas kecil. Okey, 48 bekas kecil. Take note yang maklumat penting. Okey. Dan diagihkan kepada sanak saudara yang hadir. Hitung purata jisim, dalam gram sambal itu di dalam setiap bekas. Berikan jawapan anda dalam bentuk piawai. Okey, jadi dia nak tahu apa? Nak tahu satu bekas, satu bekas itu berapa gram? Dia kata hitung purata jisim dalam gram sambal itu di dalam setiap bekas. Berikan jawapan anda dalam bentuk piawai. Oh sorry, dia mahu purata. Dia mahu purata dalam gram sambal itu di dalam setiap bekas. Okey, sambal itu ada 18 kilo. 18 kilo itu akan diagihkan kepada 48 bekas kecil di dalam unit gram. Okey, di sini dia bagi kilogram, betul? Okey, jadi kilogram ke gram berapa kuasa dia? 18 kilo kepada gram. Berapa? Buka balik muka surat apa? Muka surat 15. Kilo di sini membawa maksud 18 dikalikan dengan 10 kuasa 3. Dapatlah gram sebanyak 18 dikalikan 10 kuasa 3 gram. Tukar dulu kilogram kepada gram. Tukarkan K ni. K ni mewakili kilo. Okey. 18 dikalikan dengan 10 kuasa 3 gram. Sampai di sini jelas ke? Ke sini ada masalah untuk tukar unit. Kilogram ke gram, kilometer ke meter. Semua okey ke? Dekat sini? Jelas. Alright, good. Okey, soalan dia minta purata. Dia mahukan nilai purata. Siapa di sini tahu formula purata? Siapa tahu formula purata? Jumlah bahagi bilangan. Alright, good. Purata adalah jumlah dibahagikan dengan bilangan. Alright, good. Okey, jadi jumlah dekat sini berapa? 18 dikalikan dengan 10 kuasa 3. Bilangan kita berapa? 48 bekas. Bahagi saja. Grab yang kalkulator kira je. 18 dikalikan 10 kuasa 3 bahagi dengan 48. Kamu akan dapat 375 gram. Okey, kamu akan dapat 375 gram. Macam mana? Macam inilah kamu masukkan dalam kalkulator. Nampak kejap Cikgu ubah background dulu. Efek. None. Alright. Macam ni, masuk je. Okey, 18 kali 10 kuasa 10 3 per 48. Ataupun dalam kalkulator kamu tulis macam ni ya. 18 I 3 per 48. Direct je keluar kalkulator. Okey, kamu akan dapat 375 gram. Okey, kamu akan dapat 375 gram. Okey, sekejap ya. Alright. Dapat ke semua? Masuklah je kalkulator. 18 I3 per 48 kamu akan dapat 375 gram. Okey, tetapi dia minta kamu tuliskan dalam bentuk piawai. Jadi kamu kena alih titik dah. Okey, sekarang ni kamu dapat nombor bulat. Nombor bulat kiranya alih kanan ke kiri. Jadi pindah 1, 2. Jadi kamu akan dapat 3.75 dikalikan dengan 10 kuasa 2 gram. Settle. Okey, ada sebarang pertanyaan setakat ini?
Ya dah. Alright. Okey, settle soalan 1A. Kita akan pergi pula kepada soalan 1B. Okey, 1B. Okey, paparan skrin kalkulator di bawah menunjukkan nombor yang sangat besar dan sangat kecil. Tulis nombor itu dalam bentuk piawai. Yang ini pun cikgu dah ajar dah. Okey, dia bagi sini 6.83 I12. I ini bermaksud adalah kali 10. Jadi kamu tulis je balik. Okey, tulis je balik. Okey, 6.83 kali 10 kuasa 12. This your answer. Simple je. Tulis je balik tapi gantikan nilai I tu dengan kali 10. Okey, B1 settle. Yang kedua pula dibagi 4.7 I negatif 8. Sama je. Jadi tukar balik 4.7 dikalikan dengan 10 negatif 8. This your answer. Hanya tukar saja, convert sahaja. Alright, 1B settle. Kita akan masuk pula soalan 1C. Okey, 1C. Okey, 1C. Dia bagi situ ruang pengembangan landasan. Okey, seorang jurutera memasang landasan kereta api. Macam biasalah, apabila kamu baca soalan kebat, pilih extract your maklumat. Informasi yang penting. Seorang jurutera memasang landasan kereta api yang diperbuat daripada alloy. Di sini tahu tak apa maksud alloy? Siapa tahu alloy itu apa? Tak tahu. Alloy adalah kombinasi. Kombinasi apa? Kombinasi di antara logam dengan logam yang lain. Contohnya kamu tambah iron besi dengan plumbum. Itu dipanggil sebagai alloy. Nanti once kamu ambil science pure, kamu tahulah apa itu alloy. Ialah gabungan di antara metal lain dengan metal lain, logam lain dengan logam lain. Dicampur untuk apa? Untuk ubah your property of your metal. Property your physical lah selalunya. Okay, tu dah extra knowledge lah once kamu dah ambil science pure nanti. Okay, diperbuat daripada alloy keluli sepanjang. Okay, panjang dia 45 meter. Panjang tulis 45 meter. Extract yang maklumat. Pada suhu dibagi dekat sini 27 darjah Celsius. Kadar pengembangan terma bagi alloy keluli ialah 1.17 dikalikan dengan 10 negatif 5. Unit panjang per darjah Celsius. Dia bagi sini unit panjang per darjah Celsius. Panjang per darjah Celsius. Okey. Berapakah jarak ruang pengembangan perlu disediakan supaya landasan kereta api tidak menjadi bengkok apabila suhu naik ke 34 darjah Celsius? Berikan jawapan anda dalam bentuk piawai kepada dua angka bererti. Okey, dekat sini soalan dia bukan direct. Soalan dia akan berkait sikit dengan formula. Formula tu dapat daripada mana? Ni, yang cikgu highlight ni. Yang ni cikgu highlight. Okey. Di sini dia bagi tahu yang ini adalah 1.17 dikalikan dengan 10 negatif 5. Okey, unit dia adalah meter per darjah Celsius. Sebab macam mana cikgu tahu unit dia meter per darjah Celsius? Dekat sini. Panjang per darjah Celsius. Maksudnya panjang itu dibahagikan dengan apa? Dibahagikan dengan suhu. Daripada unit ataupun daripada soalan pun kita boleh create satu formula. Berdasarkan apa? Dekat ni lah dia kata panjang per darjah Celsius. Panjang per darjah Celsius. Jelas ke yang ni? Jelas. Jelas. Alright. Okay, sekejap ya.
Apa ni? Tak mudah. Apa jawapan tiga? Okey, satu C. Alright, okey sambung. Okey, di sini kita adalah formula ialah panjang bahagi suhu. Okey, sekarang dia mau jawapan kamu apa ni? Jarak ruang pengembangan perlu disediakan supaya landasan kereta api tidak menjadi bengkok. Okey, daripada formula ni, okey, kita akan masukkan nilai-nilai yang diberi. Okey, jadi di sini kita akan samakan 1.17 dikalikan dengan 10 negatif 5 sama dengan, alright, sekarang ni dia mau tahu pengembangan apa tu? Pengembangan besi tersebut. Berapa meter? Jadi formula dekat sini kita akan ubah sedikit iaitu panjang akhir ditolakkan dengan panjang awal bahagi dengan suhu akhir ditolakkan dengan suhu awal. Okey, dekat sini ada sebarang pertanyaan tak? Daripada formula ni yang cikgu dapat. Formula ni cikgu kembangkan lagi daripada formula atas. Okey, panjang akhir ditolakkan panjang awal, suhu akhir ditolakkan dengan suhu awal. Sebab apa dekat sini dia bagi suhu awal 27. Kemudian dia berlaku pengembangan menjadi 34 darjah Celsius. Jadi dekat sini kita akan masukkan nilai dia. Okey, yang ini samalah 1.17 dikalikan dengan 10 negatif 5. Okey, sekarang ini kita mahu cari panjang akhir, betul? Di sini ada beritahu tak panjang akhir dia berapa? Tak ada. Jadi kita akan gantikan dengan nilai X. Okey, panjang awal berapa? 45 tu. Ditolakkan dengan 45 meter. Itu adalah panjang awal. Bahagi suhu akhir berapa? 34. Suhu awal 27. Okey. Daripada formula atas, saya kembangkan lagi. Panjang akhir ditolakkan panjang awal. Bahagi suhu akhir ditolakkan dengan suhu awal. Okey. Jadi sekarang ni, kamu perlu cari apa? Cari nilai X. Macam mana nak cari nilai X? Saya dah hajar dah di bawah tajuk algebra. Cuba cari dulu nilai X tu dapat berapa. Okey, cuba cari terlebih dahulu. Nilai X tu kamu akan dapat berapa? Okey, cuba cari dulu nilai X tu berapa. Okey, berapa nilai X? Cuba kira, cuba kira.
Okey, di sini kamu dapat 45 juga, betul ke? Dapat tak? 45 juga jawapan dia. Dapat ke? Okey, yang ini kamu kira terlebih dahulu. 34 ditolakkan dengan 27, kamu akan dapat 7 lah. Okey, yang ini bahagi. Pindah sana akan jadi darab. Jadi 1.17 I negatif 5 darab 7. Okey, kamu akan dapat 8.19 kali 10 negatif 5 tambah 45. Okey, kamu akan dapat 45. Betul tak? Tapi dia mau dalam bentuk piawai, jadi kamu alihlah 1. Jadi di sini kamu akan dapat 4.5 dikalikan dengan 10 kuasa 1 meter. Sebab panjang kan? Dapat ke 4.5 kali 10 kuasa 1? Okey, untuk 21 sen ni, ada sebarang pertanyaan setakat ini? Dekat sini, sebab betul lah dia kebat. Sebab apa kamu kena fikir ataupun kamu kena create satu formula daripada pernyataan di atas. Okey, ada sebarang pertanyaan setakat ini? Okey ke semua tu? Yang ini kamu kena berfikir sikit how to create your formula from statement. Okey, daripada mana cikgu dapat? Tu dia berkata dia sudah bagi tahu. Panjang per darjah Celsius. Maknanya panjang dibahagikan dengan suhu. Macam itu. Okey, jelas? Boleh cikgu ke soalan seterusnya? Boleh ke cikgu ke soalan seterusnya, soalan nombor 2? Semua okey tak ni? Semua senyap je. Okey tak? Okey tak? Ada orang tak ni? Tak faham lah cikgu. Tak faham? Dekat mana tak faham? Yang Yang mana? Yang X formula tu? adalah 4. Dia Yang berkaikan yang yang ni? X adalah 45. Yang warna biru tu. Yang nak selesaikan dia? Ah, Alright. Okey, cikgu explain satu cara untuk selesaikan dia. Okay, cikgu padam dulu. Okey, cikgu salam balik 1.17 dikalikan 10 negatif 5. Panjang akhir tak tahu, cikgu gantikan sebagai anulah algebra. X tolak 45. 45 meter ni lah panjang awal. Dibahagikan dengan 34 suhu akhir ditolakkan dengan suhu awal. 27. Okey, dekat sini first thing first kamu selesaikan dahulu. Dekat mana kamu selesaikan dulu bahagian ini. Yang ni kamu boleh tolak macam biasalah. Kamu akan dapat 1.17 dikalikan dengan 10 negatif 5. X tolak 45 per 7. Okey, dekat sini cikgu pernah ajar time tajuk algebra apabila melibatkan pecahan both side, kamu kena darab silang lah. Okey, dekat sini kamu kena anggap dia per 1. Okey, nombor bulat sebenarnya ada pecahan tapi pecahannya 1. Jadi dekat sini yang ini yang bawah darab atas, yang bawah darab atas. Okey. Jadi tekan saja kalkulator 1.17 10 negatif 5 kamu darab saja dengan 7. Kamu akan dapat 8.19 dikalikan dengan 10 negatif 5 sama dengan X tolak 45. Okey, kamu darab silang lah. Okay. Sampai di sini jelas ke? Okay, please kalau ada pecahan, kamu darab silang je. Bawah darab atas, bawah darab atas. Dapatkan persamaan seperti macam ni. Alright. Okay, jadi sekarang ni kamu nak cari nilai X betul. Jadi kamu bulatkan nilai X itu. Kamu kena adjust, jadikan dia single. Jadi kamu kena alihkan selain X. Yang mana? Yang ini, negatif 45 ni. Kamu kena alih. Alih ke mana? Alih ke sebelah kiri. Di sini negatif.
Jadi kalau pindah, kamu akan jadi positif. Jadi 8.19 dikalikan dengan 10 negatif 5 tambah 45 sama dengan X. And then yang ni kamu tekan sahaja kalkulator lah. Kamu akan dapat X sama dengan 45. And then 45 itu kamu tukarkan dalam bentuk piawai. Alihkan. Sap. Kamu akan dapat 4.5 dikalikan dengan 10 kuasa 1 meter. Meter. Okey, jelas ke? Yang tanya tadi, siapa yang tanya tadi? Abel ke? Adam. Adam. Macam mana Adam? Safa jelas ke? Faham. Faham. Okey. Selanjutnya nak susah apa? Susah dekat cara untuk keluarkan persamaan. And then lepas itu semuanya akan berkait dengan algebra. Jadi please kalau kamu lupa tajuk algebra, tengok balik nota first month yang kita belajar. Please. Okey. Tak faham dah risau tanya. InsyaAllah saya akan bantu selagi mampulah. Okay, sebab apa? Sebab matematik sekarang ni more kepada algebra, more kepada kamu create formula sendiri berdasarkan pernyataan statement yang diberikan. Okay, ada sebarang pertanyaan sebelum cikgu pergi soalan nombor 2? Anyone? Ada soalan ke? Okay, thank you Adam, good question. Okay, jangan risau. Malu nak open your mic, kamu boleh tulis di ruang komen. Tak faham, aku terangkan lagi sekali. Okay, kalau tiada apa-apa, kita ke soalan nombor 2. Alright. Okay, soalan nombor 2 diberi. Okey, Encik Arif. Amboi, Encik Arif ialah seorang peternak lembu. Dia mempunyai 30 ekor lembu. Okey, please, tiap kali baca soalan kebat, keluarkan maklumat yang diberi. Okey, di sini Encik Arif ada 30 ekor lembu. Okey, 30 ekor lembu. Satu ekor lembu memerlukan 840 kilogram. Wah, banyaknya 840 kilogram rumput dan makanan tambahan setiap hari. Jadi, satu ekor, dekat sini lah kamu kena main peranan sikit macam mana kamu faham apa yang diberi. Satu ekor bersamaan 840 kilogram makanan. Satu ekor perlu makan sebanyak 840 kilogram rumput dan makanan tambahanlah setiap hari. Hitung jisim rumput dan makanan tambahan dalam kilogram yang diperlukan oleh lembunya dalam setahun. Setahun. Okey, setahun. Berikan jawapan anda dalam bentuk biawai betul kepada 3 angka bererti. Okey. Okey. Keluarkan, ekstrakkan maklumat. Okey, sekali lagi cuba baca. Encik Arif ialah seorang peternak lembu. Dia mempunyai sekawan 30 ekor lembu. Okey, satu ekor lembu memerlukan 840 kilogram rumput dan makanan tambahan setiap hari. Ia ini setiap hari. Setiap hari. Hitung jumlah jisim rumput dan makanan tambahan dalam kilogram yang diperlukan oleh lembunya setahun. Berikan jawapan anda dalam bentuk piawai kepada 3 angka bererti. Okey, maknanya dia mahu kamu cari nilai nilai berapakah kilogram yang lembu itu makan 1 tahun. Jadi dekat sini, satu ekor 840 kilogram makanan setiap hari. Ini satu hari. Itu satu ekor. Tetapi Encik Arif ada 30 ekor. Jadi kena buat apa? Kat sini. Satu ekor 840. Kalau 30 ekor, okay, 30 ekor. Jadi 840 kilogram tu kamu kena darab dengan berapa? Dengan 30. Sebab apa? Encik Arif ada 30 ekor. Jadi
840 didarabkan dengan 30 ekor, kamu akan dapat 25200 kilogram makanan. Okey, 25,200 kilo. Ini untuk 30 ekor. Okey, 30 ekor dalam sehari. Sekarang soalan dia minta kamu cari setahun. Setahun ada berapa hari? Siapa tahu? 1 tahun ada berapa hari? 365. Jadi dekat sini kamu kena darab 25200 kilo, kamu kena darab sebanyak 365 hari. Sebab apa cikgu darab yang ni? Dia minta setahun. Jadi 25200 didarabkan dengan 365. Okey, kamu akan dapat jawapan 9198,000 kilogram. Berapa ni? 9 juta kilogram setahun untuk bagi makan lembunya. Tetapi kamu kena ubah kepada bentuk piawai dan 3 angka bererti. Jadi di sinilah kamu kena adalah ingat nombor bulat bermula kanan ke kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kamu akan dapat 9.198 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan dengan 10 kuasa 6 kilogram. Sampai di sini ada sebarang pertanyaan tak? Dekat sini please baca, keluarkan maklumat. Baca lagi sekali untuk confirmationkan pemahaman kamu apa yang kamu faham. Jelas ke dekat sini? Ada sebarang pertanyaan? Jelas. Okey. Tapi adakah ini jawapan kamu? Adakah ini jawapan kamu? Tak. Tak. Sebab apa? Dia minta 3 angka bererti. Jadi kamu kena bundalah. Okey. Ia ini 1 angka bererti. 2, 3. Jadi kamu kena bundakan dekat sini. Okey. Bundakan sini akan jadi 10. Sini akan jadi 2. Jadi last jawapan kamu dapatlah 9.2 dikalikan dengan 10 kuasa 6 kilogram. This is your final answer. Sorry, 9.20. Kamu kena tulis juga 9.20. Hingga angka bererti. Okey, sampai di sini ada sebarang pertanyaan? Okey, jelas? Kalau jelas, cikgu ke soalan seterusnya boleh? Alright. Okey, thank you. Okey, B. Okey, B dia kata jarak planet Neptune dari matahari. Okey. Okey, Neptune. Okey, ni planet Neptune. Okey, ke matahari. Okey, jarak dia. Okey, tulis siap-siap. Jarak 4.50 dikalikan dengan 10 kuasa 9 kilometer. Alright. Okey, jika kelajuan cahaya, okey, kelajuan diberi dekat sini 3 dikalikan dengan 10 kuasa 8 ms negatif 1. Berapakah tempoh masa dalam saat yang diperlukan untuk bergerak dari matahari ke planet Neptune? Okey, dekat sini pun kamu kena create juga formula. Sebab apa? Okey, sekarang ni dia bagi jarak. And then dia bagi kelajuan. Soalan dia mahu kamu cari apa? Cari masa. Cari masa. Sekarang ni kamu akan fokus terlebih dahulu kepada kelajuan. Perasan tak? Ini unit dia bagi. ms negatif 1. Okey. ms negatif 1 merujuk kepada
M bahagi dengan S. Okey, M tu apa? M tu jarak. S tu apa? S tu adalah masa. S tu masa lah dalam unit saat. Jadi, dekat sini kamu create formula iaitu kelajuan sama dengan okay, M ni meter lah. Okay, kelajuan jarak bahagi dengan masa. Okay, dekat sini ada sebarang pertanyaan. Okay, sebelum tu korang dah belajar belum tajuk laju dalam sains? Kelajuan, pecutan, ada belajar tak? Ada tak belajar mengenai hal laju, form 3? Yes, form 3. Maksudnya form 3 kot. Ada tak? Dah. Jadi kalau dah belajar, kamu faham formula ni untuk apa? Ini adalah formula untuk kelajuan. Okey, kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okey, ataupun kamu lupa, kamu tengok je unit dia. M per S. M tu meter, S tu saat. Jadi meter iaitu jarak, saat tu adalah masa. Jadi kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okey. And then kalau jelas, kita teruskan. Okey, jadi kelajuan kamu adalah okey, kelajuan dia bagi dah 3 kali 10 kuasa 8. Dia bagi dah. Okey, jarak pun dah bagi dah. Tetapi jarak kamu hati-hati pada unit. Di sini dia mention apa? Dia mention kilogram. Sorry, kilogram pula. Kilometer. Okey, dekat sini meter. Jadi, yang ini kamu convert dahulu kilometer ke meter. Jadi, dekat sini kamu dapat 4.5 didarabkan dengan 10 kuasa 9 didarabkan lagi dengan 10 kuasa 3. Sebab apa? Kilo adalah dikalikan 10 kuasa 3 lah. And then, dekat sini kamu boleh tambah kuasa. Ingat tak tajuk indeks? Okey, asas sama, kamu akan tambah kuasa. Jadi 4.5 dikalikan dengan 10, 9 tambah 3. Kamu akan dapat 4.5 dikalikan dengan 10 kuasa 12 meter. Jadi dekat sini kamu kena tulis 4.5 dikalikan dengan 10 kuasa 12. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan masa. Masa tu yang kita mahu cari. Jadi kamu boleh buat X. Okey. Sampai di sini ada sebarang pertanyaan tak? Setakat ni. Ada tak sebarang pertanyaan ke dah pening dah? So, pening lah. Cikgu pening lah. Macam mana dapat create formula? Ada sebarang pertanyaan tak? Ada ke? Ada ke? Kalau ada, cikgu teruskan boleh? Okey, cikgu teruskan. Okey, jadi untuk cari nilai X, ingatlah dekat sini apa-apa sebenarnya nombor bulat dia bahagi 1. Jadi dekat sini kamu darab silang je lah. Okey, bawah darab atas, bawah darab atas. Jadi kamu akan dapat dekat sini 3 dikalikan dengan 10 kuasa 8X sama dengan 4.5 dikalikan dengan 10 kuasa 12. Okey, sekarang ni kamu kena cari nilai X. Okey. Jadi, selain X, kamu kena pindah lah. Okey, yang ini darab. Pindah sana akan jadi bahagi. Jadi, X sama dengan 4.5 kali 10 kuasa 12 dibahagikan dengan 3 kali 10 kuasa 8. And then, guna kalkulator je lah. Okey, 4.5 kali 10 kuasa 12 bahagi dengan 3 kali 10 kuasa 8. Jadi, kamu akan dapat 15,000. Okey, kamu akan dapat 15,000. And then diminta kamu ubah dalam bentuk PIY. Jadi macam biasalah. Kamu pindahkan
1, 2, 3, 4. Jadi last jawapan kamu dapatlah 1.5 dikalikan dengan 10 kuasa 4 saat. Okey, kamu akan dapat 1.5 dikalikan dengan 10 kuasa 4 saat. Alright, setakat ini ada sebarang pertanyaan untuk soalan 2B. Ada sebarang pertanyaan? Tiada? Ke cikgu laju sangat ke? Tak ada. Alright. Okey, kalau tiada, kita akan teruskan ke soalan yang terakhir. Soalan 2C. Okey. 2C dia kata, sebuah pusat penyelidikan aeronautik dalam angkasa lepas mengandungi 25 TB. TB tu dalam bracket dia kata terabyte. Okey, 25 terabyte. Okey, data yang dikumpul dari pelbagai lapangan dan penyelidikan sains. Berapa lamakah dalam tahun? Okey, berapa lamakah dalam tahun? Okey, berapa lamakah dalam tahun jika data ini hendak dipindahkan dengan menggunakan modem die operasi pada 5.6 dikalikan dengan 10 kuasa 4 bit per saat. Okey, bit per saat. Okey, berikan jawapan anda dalam bentuk piawai betul kepada 4 angka bererti. Okey, 4 angka bererti. Okey, di bawah dia bagi tahu. Okey. Okey, 1 byte bersamaan 8 bit. Okey, 1 byte bersamaan 8 bit. Okey, sekarang ni dia suruh kita cari apa? Cari masa. Berapa lamakah dalam tahun? Okey, macam biasa dekat sini kamu kena create formula. Daripada mana? Yang ini. Okey, 5.6 dikalikan dengan 10 bit per saat. Membawa maksud, okey, membawa maksud dekat sini kamu boleh create formula. Okey, formula bit bahagi dengan saat. Okey, sekejap ya. Okey, jadi kamu boleh create bit per saat. Okey, sekarang ni dia bagi tahu bit ini adalah okey, 1 byte bersamaan 8 bit. Okey, tetapi data kita sekarang ni ada berapa? Ada 25 tera. Tera membawa masuk kamu perlu darabkan dengan 10 kuasa 12 byte. Sama dengan berapakah bit? Sebab apa unit kita sekarang ni adalah bit bukan byte. Okey. Jadi dekat sini kamu kena cari dulu 1 byte 8 bit. Kalau 25 dikalikan 10 kuasa 12, berapakah bit? Dekat sini kamu akan apply tingkatan 2, chapter kadar. Dekat sini kalau 1 byte 8 bit. Kalau 25 kali 10 kuasa 11, berapa? Dekat sini kamu kena darab silang lah. X darab ni, iaitu darab yang tu. Jadi kamu akan dapat X sama dengan 25 12 dikalikan dengan 8, kamu akan dapat 2.0 kali 10 kuasa 14 bit. Okey, kalau 1 byte 8 bit, kalau 25 dikalikan 10 kuasa 12, kamu akan dapat 2.0 dikalikan dengan 10 kuasa 14 bit. Dekat sini. Okey, jelas ke setakat ini?
Jelas ke? Ada sebarang pertanyaan? Okey, tak ada. Kita teruskan. Alright. Jadi dekat sini dia bagi tahu dah 5.6 dikalikan dengan 10.04 bit per saat. Jadi kamu akan create formula. Sini 5.6 dikalikan dengan 10.4 sama dengan bit kamu dapat dah tadi. 2.0 dikalikan dengan 10 kuasa 14 saat yang kita perlu cari. Okey, saat tu cikgu akan letak sebagai X lah dekat sini. Sebab apa? Dia minta kamu masa. Alright. And then macam biasalah, kamu akan darab silang. Okay, apa-apa nombor bulat sebenarnya ada satu di bawah. Okay, bawah darab atas, kamu akan dapat. Okay, kamu akan dapat 5.6 dikalikan dengan 10 kuasa 4 X sama dengan 2.0 dikalikan dengan 10 kuasa 14. Okey, per lagi. Sekarang ni kamu mau cari nilai X. Okey, jadi selain nilai X, kamu pindahkan semua sebelah kanan. Okey, yang ini darab. Pindah sana akan jadi bahagi. Jadi X sama dengan 2.0 dikalikan dengan 10 kuasa 14 bahagi dengan 5.6 dikalikan dengan 10 kuasa 4. Yang ini kamu tekan sahaja kalkulator lah. Okey, 2 I14 bahagi dengan 5.6 I4. Okey, dekat sini kamu akan dapat 35714 28571. 35714 28571. Alright. Okey. Kamu akan dapat 35714 28571. Dapat ke semua nilai ni? Inilah dapat nilai ni macam biasa kamu tukarkan dahulu kepada bentuk piawai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kamu akan dapat 9 lah dikalikan dengan 10 kuasa 9. And then dia minta kamu 4 angka bererti. Jadi 1, 2, 3, 4 dekat sini. Jadi jawapan kamu akan dapat 35.71 dikalikan dengan 10 kuasa 9 sesaat. Okey, sebanyak 35.71 darab 10 kuasa 9 saat. Okey, setakat ini ada sebarang pertanyaan? Setakat ini? Ada sebarang pertanyaan? Tak ada. Alright. Tetapi, adakah this your answer? Adakah ini jawapan kamu? Tak lagi. Sebab apa? Dia minta kamu dalam tahun. Dalam tahun. Agak-agak setahun tu ada berapa saat? Okey, dekat sini kamu kena explore lah sikit. Okey. Alright. Dalam setahun, dalam setahun kamu ada 365 hari. Betul tak? Okey, setahun kamu ada 365 hari. Okey. Satu hari kamu ada 24 jam. Okey. 1 jam kamu ada 60 minit. Okey. 1 minit kamu ada 60 saat. Okey, 1 tahun ada 365 hari. 1 hari ada 24 jam. Okey, 1 jam ada 60 minit. Dan 60 minit ada 60 saat. Macam mana untuk dapatkan setahun? Jadi dekat sini, kamu kena darab semua ini dulu. Okey, 365 darab 24 darab 60 darab 60. Okey, kamu akan dapat
3153600. Okay. And then tukar kepada bentuk piawai lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu akan dapat 3.154 dikalikan dengan 10 kuasa 7. Jadi setahun 365 hari. Satu hari ada 24 jam. Satu jam ada 60 minit. 60 minit, 1 minit ada 60 saat. Jadi dekat sini kamu akan bahagikan yang atas untuk dapatkan tahun. Okey. Jadi tekan saja kalkulator sama dengan 35.71 dikalikan dengan 10 kuasa 9 bahagi dengan 3.154 darab 10 kuasa 7. Okey, bahagi macam biasalah. 35.71 I9 bahagi dengan 3.154 I7. Okey, kamu akan dapat 1132. Okey, kamu akan dapat 1132 tahun. Okey, tapi dia mahu dalam bentuk piawai, kamu alihlah 1, 2, 3. Kamu akan dapat 1.132 didarabkan dengan 10 kuasa 3. Okey, jadi masa yang diperlukan untuk pindah data tersebut sebanyak 1.132 kali 10 kuasa 3 tahun. Okey, sampai di sini ada sebarang pertanyaan. Sebenarnya jalan kira dia simple, tapi cara kamu untuk ekstrak maklumat itu macam mana? Macam mana kamu faham? Tak faham, baca lagi. Keluarkan maklumat. Okey, kebat mostly dia akan ajar kamu untuk berfikir dan akan ajar kamu macam mana kamu untuk menyelesaikan masalah yang diberi berdasarkan pengalaman-pengalaman kamu buat matematik. Masalah yang algebra, formula laju, formula masa, jam apa semua tu. Dia akan relate benda tu yang kamu belajar masa darjah 1 sampailah darjah 6, tingkatan 1 sampailah tingkatan 2. Kamu akan guna balik apa yang kamu belajar. Sebab itu, please, masa kamu dululah tingkatan 1, 2, please jangan terlampau leka. Sebab apa? Matematik sekarang ni dia akan relate semua daripada darjah 1 sampailah darjah 6, tingkatan 1 sampailah tingkatan 2. Dia akan guna semua yang apa yang kamu belajar. Alright, sampai di sini ada sebarang pertanyaan tak untuk tajuk bentuk piawai? Kalau straightforward, cikgu rasa semua tak ada masalah. Tetapi apabila melibatkan soalan kebat, cikgu risau macam mana cara untuk kamu ekstrak maklumat dan ekstrak informasi tersebut. Okey, okey ke semua? Okey ke? Penatnya jawab kebat. Semua okey ke? Nak rehat ke dulu? Boleh. Okey. Okey, kita take 5, kita jumpa 9.45. Okey, pergi minum air ke, pergi freshkan diri apa semua, kita jumpa 9.45. Alright. 9.45 malam kita come back balik. Alright, see you 9.45.
Alright, halo, Assalamualaikum. Semua dah ada ke? Halo. Ada. Alright, okay. Kalau ada, open yang kamera please. Okay, so far, chapter 1, chapter 2, bagi korang, mudah ke senang? Mudah ke senang? Mudah ke payah? Chapter 1 dengan 2. So far kita belajar ni. Chapter 1 dengan 2. Chapter 1, index. Chapter 2, kita belajar bentuk piawai. Cikgu rasa agak sulit pada chapter 1. Kebat keliru sikit. Yes, betul. Kebat bukan keliru. Keliru banyak. Bukan sikit. Banyak. Sebab apa? Kamu kena pandai keluarkan maklumat. I grab something lah. Formula ke apa ke yang tu. Okay, please. Alright. Cara untuk menjawab exam. Okay, sebab matematik kamu akan berlawan dengan masa. Jadi, kalau kamu tak dapat jawab soalan yang pertama, skip terlebih dahulu, cuba jawab soalan nombor 2. Tak ada nombor 2, skip dulu, jawab nombor 3. Okay, selesaikan dahulu yang mudah, baru kamu fokus soalan yang payah. Alright? Kebat, tiada cara lain, kamu kena terbiasa buat latihan yang melibatkan kebat. Kadang-kadang soalan dia berulang, just ditukar nombor sahaja. Okay? Kebat, kamu kena terbiasa buat latihan. And then jangan risaulah. Nanti dah habis semua tajuk ini, cikgu akan train kamu untuk menjawab more kepada soalan kebat. Okay, kalau soalan straightforward, simple, tak ada masalah. Okay, ready ke untuk chapter yang seterusnya? Okay, chapter nombor 3 ni cikgu akan ajar mukadimah dululah. And then sambung kepada minggu hadapan. Okay ke semua? Boleh tak? Okey ke? Ready ke untuk chapter yang seterusnya? Okey, chapter yang ini agak penting sebab apa? Nanti kamu tingkatan 4 pun kamu akan belajar juga. Belajar juga simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Okey, dekat sini kamu kena faham beberapa benda lah, iaitu apakah yang dimasukkan dengan simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Sebab apa? Yang ini kamu akan apply nanti apabila kamu dah meningkat dewasa. Once kamu dah habis belajar, habis SPM, kamu masuk universiti dan kamu start bekerja, kamu akan apply ilmu yang kamu belajar ini mengenai simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Yang agak penting lah untuk dalam kehidupan seharian kita. Okey. Alright. Jadi kita akan masuk terus kepada chapter 3. Chapter 3. Okay, topik 3 mengenai matematik pengguna. Okay, siapa pengguna? Kita lah. Kita sebagai rakyat Malaysia, at least kena tahu sedikit mengenai simpanan, pelaburan, kredit, hutang. Sebab apa? Sebab kita kena berhati-hati. Sekarang ni, scammer ramai. Scam ramai. Scam loan, scam credit card, scam dan scam sebagainya dah. At least kamu ada sedikit ilmu mengenai cara untuk kamu arrange, cara untuk kamu jaga cash flow ataupun duit kamu. Memang sekarang ni kamu tak nampak pentingnya simpanan, pelaburan, kredit, hutang. Once kamu dah bekerja, kamu akan apply apa ilmu yang kamu belajar ni mengenai pelaburan, simpanan apa semualah. Okay, please take note . Okay, tajuk ini akan dibagi oleh 2 bahagian. Bahagian pertama, konsep pemahaman. Bahagian yang kedua, more kepada pengiraan lah. Okey, jadi kita akan masuk terus chapter yang pertama, subtopik pertama iaitu mengenai simpanan. Okey, dekat sini, apa tahu mengenai simpanan? Siapa tahu apa maksud simpanan? Anyone? Apa maksud simpanan? Anyone? Alicia tahu apa maksud simpanan? Alicia siapa yang sini? Nak petik nama lah. Okey. Abel. Apakah yang dimasukkan dengan simpanan? Siapa tahu? Simpan duit. Yes, good. Nama pun dah simpan. Kita akan simpan duit. Okey, kita akan simpan duit dalam mana?
tak akan simpan duit? Bank. Selalunya. Bawah Bank. bantal. Bank. Okey, bank. Dalam bank. Tapi orang tua zaman-zaman dulu dia suka simpan dalam bantal, simpan bawah tikar. Confirm lah kalau ada nenek-nenek kamu sekarang, confirm ada. Check lah. Bawah tikar getah ke, bawah bantal ke, confirm ada duit. Tetapi zaman sekarang mostly kita akan simpan dekat bank lah. Betul? Okey, dekat bank. Sebab apa? Kita trust dia. Okey. Jadi duit simpanan kita akan selalunya simpan dalam bank. Okey, dalam bank pula akan ada tiga cara kamu untuk simpan benda tu. Okey, dekat sini cikgu tanya, semua ada akaun bank ke setakat ini? Semua ada ke akaun bank? Mesti ada kan? Akaun bank. Tak tahu? Apa ni Hana? Patricia tak tahu. Tak tahu. Okey, dekat sini siapa ada akaun bank sekarang ni? Siapa ada? Mostly kamu simpan duit dekat mana? Tabung ke? Saya. Alright, good. Nurul Ain, yes. Okay, mostly kita akan simpan dalam akaun bank, betul? Okay, tetapi akaun bank manakah yang kamu simpan? Dalam akaun jenis apa yang kamu simpan? Siapa tahu? Siapa tahu? Tapi untuk tahap kamu, selalunya kamu akan... Yes, good. Kamu akan simpan, okay, nama akaun kamu tu adalah akaun simpanan. Akaun simpanan. Okey, dalam akaun simpanan ni lah ada akaun kanak-kanak, ada akaun remaja, ada akaun dewasa. Mostly kalau pergi bank yang mana ada akaun, mostly kita akan buka akaun simpanan lah, di mana kita akan bermula ataupun kita boleh start simpan bermula daripada RM10. Akaun simpanan. Okey, kita akan bermula dengan jumlah RM10 lah. And then dekat sinilah kita boleh bebas untuk keluar duit. Bebas. Keluar, bebas. Simpan. Tiada limit. Nak keluar boleh, nak simpan boleh. Tak ada masalah. Okay, sebab apa? Dia adalah akaun simpanan kamu. Okay, kamu masuk RM100, RM1 lah kamu akan ada dekat tu. Nak keluar pun boleh, tak ada masalah. Tiada sebarang sekatan. Okay, itulah dinamakan sebagai akaun simpanan. Hak kamu nak keluar berapa, nak masuk berapa, tak ada kisah. Okey, jelas? Akaun simpanan bergantung kepada individu. Berapakah jumlah untuk bawa masuk, berapa jumlah untuk kamu bawa keluar. Okey, akaun simpanan. Selalunya kita pergi bank, once kamu kerja nanti, selalunya kita akan buka akaun simpanan lah. Okey, jelas ke untuk akaun simpanan? Jelas. Alright. Okey, selain akaun simpanan, kita dekat bank ada juga yang dinamakan sebagai akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap. Okey, yang mengenai akaun simpanan tetap ni jarang kalau level kamu ataupun level kamu lah tak tahu apa yang dinamakan mengenai akaun simpanan tetap. Okey, akaun simpanan tetap dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai fixed deposit. Fixed deposit. Okey, selalunya yang buka akaun simpanan tetap ini iaitu jumlah wang, okey, mostly bermula dengan RM1000 lah. Okey, jumlah wang yang bermula RM1000 di mana okey, kamu tidak mahu guna dalam masa yang terdekat. Dalam masa yang terdekat. Okey, selalunya fixed deposit ni akan bermula dengan RM1000. Di mana kamu akan masukkan duit kamu dalam akaun simpanan tetap yang kamu tidak mahu guna dalam masa yang terdekat. Okey, sebab apa? Dalam akaun simpanan tetap ni, dia akan ada tempoh matang. Dia akan ada tempoh matang. Di mana kamu tidak boleh bawa keluar sesuka hati. Okey. Tempoh matangnya selalu di antara 3 bulan
ke 1 tahun. 1 tahun. Kamu lock duit kamu 1,000 tu dalam tempoh 3 bulan ataupun 1 tahun. Sebab apa kamu lock? Kamu nak dapatkan interest, untuk kamu dapatkan faedah. Okey, untuk kamu dapatkan faedah. Faedah selalunya bermula 2% hinggalah 4%. Apa maksud faedah? Iaitu kamu dapat untung daripada kamu simpan. Tetapi kamu kena lock lah selama 3 tahun. 3 bulan ke atas. Barulah kamu dapat beranakkan duit kamu. Contoh, kamu simpan 1,000. Okay, kamu lock 3 bulan. Mungkinlah kamu akan dapat faedah RM30. Jadi duit kamu sekarang ni ada berapa? RM1,030. Tu dimasukkan sebagai akaun simpanan tetap. Selalunya akaun simpanan tetap ni bangsa Melayu ataupun orang Melayu tak tahu. Kata tahu dah. Dia tak guna sangat. Akaun simpanan tetap ni mostly diguna ataupun mostly majority orang Cina. Sebab apa? Orang Cina dia tidak boleh buka USB. Jadi orang Cina boleh buka akaun simpanan tetap untuk dapatkan faedah bergantung kepada ekonomi semasa lah. Okay, contoh 3 bulan kamu akan dapat faedah sebanyak 3%. Jadi kamu akan dapat kembangkan duit kamu sebanyak 3% lah. Tetapi kalau kamu keluarkan, contoh kamu ambil tempoh 3 bulan, kamu keluarkan pada bulan yang kedua, adakah kamu akan dapat faedah? Tidak dapat. Tidak dapat. Boleh bawa keluar, tapi satu prosedurnya agak banyak, and then kamu sia-sia saja kamu lock, tapi kamu tak dapat faedah. Jelas ke untuk akaun simpanan tetap ni? Selalunya kamu akan simpan duit emergency. Okey, bukanlah duit emergency, duit yang kamu tak guna. Kamu akan lock 1,000 dalam tu, tunggulah 3 bulan, duit kamu akan beranak. Berapa? Depend lah kepada rate kadar pada waktu itulah. Mostly bermula 2% sampailah 4%. Paling tinggi pun sekarang 5.4%. Selalunya paling tinggi lah. Okey, jadi akaun simpanan tetap untuk kamu beranakkan. Akaun simpanan tetap ni juga kamu boleh relate dengan tabung haji. Dekat sini, siapa ada tabung haji? Mostly semua ada kan tabung haji kan? Tabung haji, kamu akan simpan duit tabung haji, and the end kamu akan dapat dividen. Betul tak? Dividen tu adalah faedah kamu lah. Memang kamu tak faham sekarang, tapi once kamu dah 3 tahun 4, 5, kamu akan faham apa benda fixed deposit ni. Okey, jelas? Mengenai akaun simpanan tetap. Nampak tak beza dia? Akaun simpanan biasa bermula dengan RM10, kamu bebas untuk keluar, untuk masuk bila-bila masa. Tetapi akaun simpanan tetap mostly akan bermula dengan RM1,000, di mana kamu akan masukkan duit itu yang kamu tidak mahu guna dalam masa terdekat. Dan kamu akan dapat faedah di antara 2% sampailah 4%, tetapi kamu akan ada tempoh matang. Mostly 3 bulan sampai setahun. Okay? Depend atas kamu. Nak lock 3 bulan tak ada masalah. Untuk lock setahun pun tak ada masalah. And then, jika kamu lock 3 bulan, kamu bawa keluar pada bulan kedua, kamu tidak akan dapat faedah. Rugilah. And then untuk keluarkan duit dalam akaun simpanan tetap ni, kamu kena pergi ke kaunter. Kalau akaun simpanan tetap ini, kamu boleh keluar dekat ATM ataupun direct pergi kaunter. Tetapi akaun simpanan tetap, kamu hanya boleh keluarkan direct kepada kaunter dekat bank sahaja. Okey, jelas untuk akaun simpanan tetap. Okey, kita akan go kepada akaun semasa. Okey. Akaun semasa ni mostly yang buka akaun semasa ni ataupun dalam bahasa Inggeris current account kepada peniaga ataupun yang ada SSM, iaitu lesen perniagaan. Jadi if kamu ada lesen SSM, kamu untuk buka akaun, selalunya kita akan buka akaun semasa lah. Okey, di mana sesiapa yang bekerja sendiri atau businessman, mostly kamu akan buka akaun semasa. Okey, akaun semasa selalunya untuk perniaga.
berniaga. And then untuk kamu simpan tak kisah. RM10 boleh, RM1,000 boleh, RM1,000 boleh, tiada masalah. Dia tiada limit. Tiada limit. Mostly kepada para peniaga lah. Untuk buka akaun semasa. Sebab apa? Okay, kamu mostly kerja sendiri. Once kamu untuk apply loan atau untuk buat pinjaman peribadi, dia akan review bank statement akaun semasa ini. Dia tak akan tengok akaun simpanan ataupun akaun simpanan tetap. Sebab apa? Business bergantung kepada duit keluar masuk dalam akaun. Okey. Untuk akaun simpanan tetap, dia akan ada limit. Mungkinlah RM100,000 kamu boleh simpan. Tetapi untuk akaun semasa tak kisah. 2 juta boleh, 4 juta boleh, tiada masalah. Once akaun simpanan kamu melebihi RM100,000 ke atas, dia akan nasihat kamu untuk pindah kepada akaun simpanan tetap separuh. Mostly gitulah. And then if akaun simpanan tetap kamu, jika ada keluaran atau kemasukan yang limitnya lebih daripada RM20,000, mostly kamu akan disoal siasat oleh pegawai bank. Sebab apa? Takut duit itu daripada benda ataupun sumber yang haram. Tetapi dalam akaun semasa tak kisah. Nak masuklah RM10,000 ke gedebok, RM20,000 ke terus, tiada masalah. Okey, jelas ke? Setakat ini. And then if anyone you have siapa yang peniaga online, cikgu sarankan kamu buka akaun semasa. Please buka akaun semasa lah untuk berlaku transaksi penjual beli. Sebab apa? Once dia detect kamu ada jual beli pada akaun simpanan, akaun kamu akan diblok oleh pegawai bank. Sebab apa? Akaun simpanan bukan akaun untuk kamu buat bisnes. Akaun simpanan adalah akaun untuk kamu simpan duit. Kalau akaun semasa tak kisah. Kamu keluar RM10,000 ke, masuk RM20,000 ke tak kisah. Sebab dia akaun semasa. Mostly kepada para peniaga lah. Sebab apa? Untuk dijaga cash flow. Untuk dia buat loan, untuk buat pinjaman peribadi, untuk buat beli rumah, untuk beli kereta, mostly peniaga orang akan review akaun semasa ini. Jadi simpanan kita ada 3 akaun, iaitu akaun simpanan, simpanan tetap dengan akaun semasa. Okey, setakat ini ada sebarang pertanyaan tak untuk 3 akaun ini? Ada ke? Ya, ada. Okey, please lah. Ingat, selalunya dalam soalan dia akan minta lah. Okey, apakah jenis akaun simpanan? Okey, akaun simpanan, akaun simpanan tetap, akaun semasa. 3 ni. Okey, jelas setakat ini untuk simpanan? Okey, jelas ke? Ada sebarang pertanyaan untuk 3 jenis akaun ini? Tiada Alright. Okey, kalau tiada, kita akan masuk pula dalam pelaburan. Okey. Dekat sini, siapa tahu apa maksud pelaburan sebenarnya? Pelaburan. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai investment. Siapa tahu? Siapa pernah dengar perkataan pelaburan? Mestilah kamu scroll TikTok, kamu pernah dengar pelaburan Rais. Pernah dengar tak? Ataupun pelaburan saham. Pernah dengar tak benda tu? Bayar saham. Pernah. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan pelaburan sebenarnya? Okey, pelaburan membawa maksud adalah kamu invest. Okey, contoh kamu ada RM1,000. Kamu invest kepada sebuah syarikat, contoh Proton. And the end of the year, kamu akan dapat dividen. Mungkin dalam around 9%. Jadi, duit kamu mungkinlah ada dalam RM1090. Jadi pelaburan membawa masuk, senanglah untuk beranakkan duit kamu. Untuk beranakkan duit kamu pelaburan. Okey, tetapi bergantung kepada ekonomi semasa.
bergantung kepada ekonomi semasa lah. Kalau ekonomi pada zaman tu okey, mungkin dividen kamu akan lebih. Tetapi kalau ekonomi kamu berat time tu, mungkin kamu tidak akan dapat langsung dividen. Kamu invest 1,000, dapat balik 1,000. Sebab apa? Ekonomi dalam gawat sekarang ni. Bergantung kepada ekonomi semasa. Okey, jadi dengan kata mudah, pelaburan ni kamu invest duit kamu untuk beranakkan duit kamu. Simple macam tu je. Okey? Jelas setakat ini? Okey, pelaburan untuk beranakkan duit kamu lah. Tetapi kamu akan tanggung beberapa risiko lah. Risiko ekonomi jatuh ke ataupun syarikat itu bankrupt ke, kamu tidak akan dapat duit balik. Contoh, kamu melabur kepada Proton 1,000, tiba-tiba Proton bankrupt, duit kamu burn. Jadi itulah risiko yang kamu tanggung. Risiko pelaburan ni bergantung kepada jenis pelaburan kamu lah. Jenis pelaburan akan ada low, medium dengan high. Okay, kalau kamu invest pada low punya syarikat, mostly kamu akan dapat sedikit dividen. Kalau kamu invest pada syarikat yang high potential, kamu akan dapat high dividend tetapi high juga untuk kamu bankrupt. Bergantung kepada syarikat tersebut lah. Jadi please hati-hati bila once kamu untuk melaburkan dalam suatu syarikat, buat dulu check background. Syarikat tu buat apa, siapa CEO dia. Jelas ke untuk pelaburan? Okey, pelaburan pun sama. Akan diberikan ataupun akan dikategorikan kepada 3 bahagian. Okey. Bahagian pertama iaitu saham. Okey, mostly saham lah. Apa saham? Saham ini adalah patuh syariah. Saham ni kamu beli pegangan. Pegangan syarikat. Pegangan syarikat. Contoh macam cikgu explain tadi lah, kamu beli saham syarikat Proton. Tetapi bergantung pada harga kamu beli. Contoh kamu beli harga syarikat Proton pada RM RM1. And the end of the year, syarikat tersebut daripada RM1 naik RM2. Dekat sini kamu dah untung sebanyak 100%. Macam gitu dah. Saham ni mostly kamu akan tengok graf ataupun chart. Contoh kamu beli RM1, naik RM1.2, kamu terus jual. Dapatlah untung 20%. Okay, contoh kamu beli RM1, tiba-tiba harga drop jadi 80%, kamu akan hold lagi. Hold lagi sampailah harga tu melebihi harga yang kamu beli. Barulah kamu dapat untung. Itu masuk saham. Okay, saham kamu akan beli pegangan sebuah syarikat. Okay, cikgu tanya, adakah saham ini bagi orang Islam halal ke haram? Siapa tahu saham ni? Kita campur sikit dengan agama sikit lah. Siapa tahu saham ni haram ke halal? Okay, saham kalau mengikut fatwa, dia adalah harus. Sebab apa? Untuk proses jual beli, kalau kamu belajar pendidikan Islam, first kali kamu kena ada akad. Yang kedua, untuk saham ni, kamu mesti ada sesuatu yang kamu bersandarkan. Okay, kamu melabur kepada syarikat, kamu beli pegangan. Ataupun sebenarnya kamu owner syarikat tu sebenarnya. Tapi sebahagian lah. Jadi mengikut Islam, saham ni diharuskan. Sebab apa? Kamu beli syarikat itu. Okay. Okay, dekat sini kamu pernah dengar tak term forex? Dekat TikTok mostly banyak lah. Forex tu, forex ni my gold, my emas, USD, JPY pernah? Yes. Okay, kalau mengikut fatwa, forex ni adalah haram. Kecuali kamu beli, contoh kamu ada 1,000, mau tukar duit Indonesia 1,000. Tu dibenarkan. Sebab apa? Kamu tukar fizikal. Tetapi kalau forex yang kamu analisis data apa semua tu diharam. Sebab apa? Penjualan mata wang tidak bersandarkan sesuatu. Sebab itulah fatwa dia haram. Sebab apa? Jual beli mesti ada sesuatu kamu bersandarkan. Contoh kamu jual emas yang fizikal. Jadi kamu bersandarkan kepada emas tersebut. Tapi forex ni tiada benda untuk kamu bersandarkan. Tetapi dependlah atas pegangan masing-masing. Ada yang kata haram, ada yang kata harus. Tapi kita back to basics balik, forex adalah haram. Kecuali forex yang kamu tukar mata wang dekat kaunter tu. Dekat KLIA
ataupun dekat penjualan pertukaran mata wang tu boleh, tiada masalah. Tetapi yang kamu jual beli dekat talian tu, yang main cat tu adalah haram sebenarnya lah. Tapi bergantung kepada pemahaman masing-masing. Cikgu tak sekat lah. Kalau ada yang main faham, main forex apa semua, tak kisah. Atas kefahaman masing-masing. Tapi bagi cikgu, forex ialah haram sebenarnya. Okay? Forex itu bukan dikategorikan sebagai saham. Okay? Jadi, pelaburan yang pertama iaitu saham lah. Iaitu kamu beli pegangan syarikat tersebut. Kamu beli harga RM1, kamu jual harga RM2. Boleh, tidak masalah. Okey, yang kedua, kamu akan diperkenalkan lagi iaitu mengenai amanah saham. Amanah saham. Okey. Amanah saham yang ada dekat Malaysia ni iaitu ESB lah. ESB. Iaitu amanah saham berhad. ESB. Mostly yang ini untuk Bumi Putra sahaja. Okey, ESB ni lebih kurang macam akaun simpanan tetap lah. Tetapi ESB ni kamu beli pada harga. Contoh kamu melabur RM1,000, kamu beli harga RM1. And then end of the year kamu akan dapat dividen. Contoh paling simple ESB lah. Apa itu ESB? Untuk tahu lebih detail kamu research je. Apa itu yang dimaksudkan dengan ESB. Mostly ESB ni untuk Bumi Putra sahaja. Untuk kamu melabur. Dia lebih kurang tabung haji ESB ni. Kamu melabur RM1,000, tunggu akhir tahun dapat dividen. Sama je macam tabung haji. Okey, settle untuk amanah saham. Yang ketiga, kamu akan melabur kepada hartanah. Hartanah. Okey, apa maksud hartanah? Iaitu kamu jual beli tanah, jual beli rumah, ataupun kamu jadi broker tanah, iaitu dipanggil sebagai pelaburan. Contohnya, contoh simple je. Kamu ada duit RM juta. Okey, kamu beli rumah. Dan rumah ni kamu buat sewa. Itulah dinamakan sebagai pelaburan hartanah. Di mana kamu invest kepada rumah tersebut, kamu beli harga juta, kamu sewa. And the end, beberapa tahun, barulah kamu akan dapat pulangan. Mostly, hartanah ni, ramai yang buat sekarang sebab apa? Dividen ataupun pulangan dia agak besar. Pulangan dia agak besar. And then harga dia bergantung kepada pasaran semasa. Mostly hartanah ni dikonquer oleh orang kaya lah sebab apa? Tanah bukan murah. Tanah 200-300 ribu. Begitu. Macam itulah, yang ada juta dia beli tanah, jual rumah and dia sewa ke orang. Tu dipanggil sebagai hartanah lah. Dia melabur duit kepada bentuk properties ataupun bentuk fizikal rumah, tanah, kedai, apa semua tu. Okey, jelas ke untuk 3 bentuk pelaburan ni? Saham, amanah saham, hartanah. Okey, saham mostly kamu beli pemegang syarikat. Amanah saham kamu beli ataupun kamu simpan. Contohnya ESB. Hartanah ni kamu beli rumah, kamu beli tanah ataupun kamu sewakan kepada orang lain. Tu dia masukkan 3 pelaburan. Okey, di antara saham, amanah saham, hartanah, risiko yang paling tinggi sekali iaitu terletak kepada saham. Ni risiko tinggi. Risiko paling tinggi iaitu saham lah. Sebab apa? Dia bergantung sangat-sangat kepada ekonomi. Amanah saham, nombor 2. Medium lah amanah saham ni. Hartanah, low. Sebab apa? Hartanah, kamu beli tahun ni RM1,000, 2-3 tahun confirm naik. Tak RM5,000, RM10,000. Hartanah ni memang mahal. And dia low risk. Sebab apa? Kamu dapat bentuk fizikal. Kalau saham ni, kalau syarikat itu bankrupt, kamu tidak dapat apa-apa. Kosong. Jadi itulah saham dikategorikan sebagai risiko tinggi. Tapi untuk main saham, kamu kena ada knowledge sedikit lah mengenai apa background syarikat. Memang kena study lah. Okay, sekarang ni memang kamu tak faham apa saham, amanah saham, hartanah. Once kamu dah berkejaya, kamu akan faham apa tu saham, amanah saham, hartanah, apa kepentingannya, apa benefit, apa faedah yang kamu dah dapat. Mostly sekarang ni, cikgu pun kerja sendiri kan. Mostly kepada saham dengan amanah saham. Jadinya tiap pagilah cikgu akan tengok chart, tengok carta apa semua. Sebab cikgu kerja sendiri, cikgu mostly invest kepada saham.
Sebab saham ni high risk, high return. Risiko tinggi tapi pulangan dia tinggi juga. Tapi bergantung kepada kamu lah macam mana. Tapi untuk level kamu sekarang, please lah jangan fokus pada saham. Kamu simpan dulu duit kamu dalam tabung haji, dalam ESB. Sebab itu level kamu. Simpanlah duit tabung haji, ESB. Once kamu dah dewasa, duit kamu akan bercambah lah. And then bila kamu dah berjaya, fokuslah saham ke, hartanah ke, and so on lah. Okey, setakat ini jelas ke untuk dua bentuk iaitu simpanan pelaburan. Simpanan ada 3 akaun, akaun simpanan akaun simpanan tetap dengan akaun semasa. Pelaburan pun ada 3 juga iaitu saham, amanah saham dengan hartanah. Okey, jelas untuk untuk satu topik pertama? Simple Jelas. saja. Alright, go. Jelas. Okey. Alright, kalau jelas kita masuk sedikit pengiraan sebelum kita akhiri kelas kita. Kita masuk sedikit pengiraan. Okey. Iaitu pengiraan faedah. Okey, faedah mudah. Okey, faedah mudah. Okey, faedah mudah iaitu sejumlah wang yang diberikan kepada penyimpan berdasarkan wang simpanan mengikut kadar tertentu untuk suatu tempoh masa tertentu. Mostly ni kepada akaun simpanan tetap. Selalunya kepada akaun simpanan tetap. Okey, jadi formula dia iaitu I sama dengan PRT. Okey, I ni apa? I ni adalah faedah. I ni adalah faedah ataupun dengan bahasa mudah untung ataupun profit. Untung kamu dapat berapa? Okey, P ini adalah principal. Ataupun dengan bahasa mudah berapa jumlah yang kamu invest. Jumlah kamu melabur. Kalau kamu melabur 1,000, 1,000 lah prinsipal kamu. Kalau kamu melabur 2,000, 2,000 lah prinsipal kamu. Prinsipal membawa masuk jumlah kamu melabur tu berapa. Okey, seterusnya R. Okey, R ni adalah rate dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Melayu, kadar. Okey, kalau prinsipal bergantung kepada individu ataupun bergantung kepada kamu sendiri. Kalau kadar ini bergantung kepada syarikat bank lah berapa dia letak kepada kamu. 4% ke, 3% ke, 2% ke, so on. Mostly rate ni akan diberikan kepada pihak bank lah, kepada kita. Okey, T. Okey, T iaitu times. Okey, ataupun masa. Okey, T itu adalah times ataupun masa. Tapi mesti kira dalam tahun. Mesti kira dalam tahun. Tak boleh bulan tak boleh. Minit tak boleh. Jam tak boleh. Mesti dalam tahun. Okey, mesti dalam tahun. Jelas ke? Jadi I sama dengan PRT. I itu faedah ataupun keuntungan ataupun profit. P principal. Berapakah jumlah kamu melabur? Bergantung kepada kamu sendirilah. Okey, R itu adalah rate ataupun kadar. Bergantung kepada syarikat bank yang akan beri. T itu time ataupun masa. Mesti dalam tahun. Tak boleh dalam bulan, tak boleh. Dalam jam tak boleh. Kalau dia bagi jam, bulan, kamu kena convert kepada tahun. Okey, sampai di sini jelas ke? Untuk apa? Untuk faedah mudah. Okey. Alright, cikgu akan bagi satu contoh untuk kamu kira menggunakan formula IPRT. Okey. Cikgu bagi situasi. Okey, Encik Lem menyimpan RM5,000. Okey. Cikgu baca, kamu take note poin-poin penting. Okey. Encik Lem menyimpan RM5,000 dalam sebuah syarikat bank. Okey.
Jadi kalau berdasarkan formula 5,000 tu apa sebenarnya? Apakah yang dimasukkan dengan 5,000 tu? Principal. Yes, good. Dia adalah principal. Okay, Hana, good. Principal. Okay, 5 itu adalah principal. Encik Lim lah. Di mana dia menyimpan dalam sebuah bank dengan kadar 3.1%. Ini adalah kadar ataupun rate. Di mana pihak bank bagi kepada Encik Lim 3.1% setiap tahun. Setiap tahun. Okey. Setiap tahun. Okey, hitung faedah mudah yang diterimanya dalam masa dalam masa A dia bagi 3 bulan. Okey, yang B dia bagi 2 tahun. Soalan dia kira faedah mudah. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Encik Lim menyimpan RM5,000. Okey, dalam sebuah bank dengan kadar 3.1% setiap tahun. Hitung faedah mudah yang diterimanya dalam masa yang A 3 bulan dan B 2 tahun. Okey, jadi kita akan kira berdasarkan I sama dengan PRT. Sebab apa dia minta kamu kira faedah mudah. Jadi yang A ni direct je. I sama dengan PRT. Okey, masuk saja formula. P itu adalah principal. Principal kamu RM5,000. R tu adalah kadar. Kadar berapa? 3.1%. Tetapi untuk kamu masukkan dalam formula ni, kamu kena convertkan dulu persentage itu kepada perpuluhan. Okey, 3.1% membawa masuk 3.1/100. Please hati-hati dekat rate ni. Kena bahagi dengan 100. Sebab apa? Dia bagi dalam persentage. 3.1/100. Student selalu banyak, dia direct je 3.1. Tak boleh. 3.1 tersebut kamu kena tukar dulu kepada pecahan iaitu 3.1/100. Okay, T pula. Cikgu kata tadi dalam tahun. Okay, T pula tadi cikgu kata dalam tahun tetapi dia bagi 3 bulan. Dekat sini kamu kena convertkan terlebih dahulu bulan itu dalam tahun. Okay, macam mana? Okay. 1 tahun ada 12 bulan. Okay. Tepat kosong. Kalau 3 bulan, berapa tahun? Dekat sinilah kamu akan guna teknik kadar. Iaitu dekat sini kamu akan letak X. Jadi darab silang sajalah. Okay. 12X sama dengan 3. Jadi X kamu adalah 3/12. Jadi 3 bulan bersamaan dengan 3/12 tahun. Jadi dekat sini kamu akan masukkan 3/12. Okay, cuba kira dapat berapa? Cuba kira dapat berapa? Berapakah keuntungan dia dapat selama 3 bulan? 38.75. Yes. Kamu dapat 38.75. Please letak RM. Sebab apa? Kamu melibatkan duit. Unit untuk matematik penting. Jadi, Encik Lim hanya dapat RM38.75 di mana dia menyimpan selama 3 bulan dan interest rate dia iaitu 3.1%. Sampai di sini jelas ke? Jelas untuk pengiraan faedah mudah? Jelas. Alright. Jelas. Kalau jelas, cuba kira untuk 2 tahun tu. Berapakah dia dapat untuk faedah mudah? Okay, cuba kira yang 2 tahun tu.
Cuba kira untuk 2 tahun. Cuba kira yang 2 tahun. Berapakah faedah yang dia dapat? Faedah. Okey? Okey, good Abel. Kamu akan dapat RM310. Okey? Yang lain dapat ke? Dapat. Alright, good. Okey, good Hana. Thank you. Okey, jadi please formula I sama dengan PRT ni cikgu tak sure diberi ke tak, tapi kamu kena hafal lah. Ingatlah, I tu adalah untung, P tu adalah prinsipal, R tu adalah kadar, T tu adalah masa dalam tahun. Okey? Jelas untuk yang ni? Okey, kalau jelas, buka muka surat 27, praktis formatis 3.1. Okey, buka muka surat 27, praktis formatis 3.1. Okey, kamu cuba buat soalan 1, 2, 3 sebagai kerja rumah. Boleh ke? Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Kerja rumah. Alright. Jadi, settlekan soalan 1, 2, 3 tu sebagai kerja rumah and hantar hari Sabtu macam biasalah. Okey, kalau tiada sebarang pertanyaan, kita berhenti sampai di sini. Kita sambung next kelas nanti. Boleh ke? Ada sebarang pertanyaan sebelum kita akhir kelas malam ni? Ada sebarang pertanyaan setakat ini? Tak ada. Alright, tiada. Okey. Jadi kita akhiri kelas kita pada malam ini. Sampai di sini saja. Kita akan jumpa next kelas. And please, okey, matematik tak susah, tapi matematik tak senang. Tapi matematik kamu perlu banyakkan latihan sedikit. Okey. Dekat tuition ini tak banyaklah cikgu ajar latihan, tapi please buat extra, cuba cari soalan-soalan dekat internet lagi. Cuba perbanyakkan latihan. At least satu hari, satu soalan matematik. Okay, and list juga. Kamu kena rehat secukupnya. Jangan terlampau over buat kerja. Please take time, ambil masa, rehat dulu, rehatkan minda, buat apa yang kamu suka, main game ke, tengok cerita Korea ke, and lepas settle, fokus balik belajar. Okay, please. Jangan hard work tapi, jangan hard work ke? Jangan work hard tapi smart hard. Penting dah. Okay, jangan terlampau kerja kuat tetapi kerja dengan cemat. Kerja dengan bijak lah, maksud cikgu. Alright. Okay, kalau tiada sebarang pertanyaan, kita jumpa next week. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. See you next week. Okay, thank you. Terima kasih cikgu. Alright, Terima kasih, cikgu. sama. Terima kasih, cikgu. Sama.